Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Cikgu Izma bin Jamaluddin, mantan SI Partners PPD Barat Daya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya diberi kesempatan untuk saya berkongsi pandangan sedikit berkaitan dengan Hala 7 TS25. Sebagaimana yang kita tahu tuan-tuan dan puan, bila sesuatu program itu dilaksanakan, maka kita tak boleh lari daripada tiga perkara yang utama dalam pelaksanaan setiap program. Apa dia tiga perkara itu? Iaitu attitude, skill dan juga knowledge. Ini perkara penting yang harus kita selesaikan dahulu di peringkat sekolah sebelum kita melaksanakan sesuatu transformasi ataupun perubahan. Khasnya attitude tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak sentuh berkaitan dengan attitude. Attitude ini iaitu kita harus pastikan adakah warga sekolah itu menerima TS25 ini secara paksaan ataupun menganggap dia sebagai satu transformasi yang mampu membawa perubahan di sekolah. Kalau sekiranya paksaan, maka saya jamin, saya rasa TS25 tidak akan berkesan. Jadi adalah penting untuk warga sekolah memastikan bahawa setiap staf dan juga pelajar-pelajar menerima TS25 ini sebagai satu transformasi untuk kita merubah kepada yang lebih baik. Itu perkara utama. Perkara yang kedua ialah berkaitan dengan Hala 7 tadi. Bila kita cakap tentang Hala 7 ini, setiap warga sekolah itu perlulah mempunyai big picture. Big picture ini maksudnya ialah kita dapat membayangkan apakah hasil end product kita dan juga output yang kita akan perolehi sekiranya kita mampu melaksanakan TS25 ini. Selepas itu, kita bergerak kepada ke mana kita nak bawa sekolah. Itu juga merupakan Hala 7. Dan dalam proses memastikan ke mana kita nak bawa ini, maka kita amalkan 5W 1H. 5W-nya ialah who, what, where, when, why. Dan 1H ialah how. Kelima W dan 1H ni perlu disoal supaya kita memastikan Hala 7 kita tadi tidak tersasar. Kalau tersasar, maka kita akan tersesat. Jadi kita sedar bahawa Hala 7 kita dalam TS25 ada dua saja. Okey, dia tak lari. Iaitu pertama sekali mewujudkan sekolah yang berkesan dan keduanya ialah melahirkan kemenjadian murid. Dan dalam melaksanakan kedua-dua Hala 7 inilah dan dalam proses bagaimana tadi, di sinilah terletaknya TS25 yang menyenaraikan ataupun yang menggariskan satu modul, setiap modul yang telah yang perlu dilaksanakan di sekolah untuk kita mencapai matlamat Hala 7 tadi. Jadi TS25 merupakan tools ataupun alat bantu kita untuk mencapai Hala 7, dua Hala 7 kita yang utama tadi. Dalam modul-modul itu telah dinyatakan bagaimana kita nak mencapai hasrat TS25 ini. Jadi sebagai rumusannya tuan-tuan dan puan, dapatlah saya katakan dalam melanjayakan TS25 kita ini, maka proses learn, unlearn dan juga relearn merupakan satu proses yang berterusan. Maksud saya ialah sekiranya kita tidak faham, maka kita perlu learn. Belajarlah. Sebab itu dikatakan pendidikan seumur hidup. Iaitu kita belajar perkara-perkara yang kita tidak ketahui, dapatkan input-input baru berkaitan dengan perkara-perkara yang kita tidak ketahui dalam TS25. Dan keduanya, kemungkinan kita telah pun mempunyai sedikit ilmu ataupun kefahaman tentang beberapa tools yang telah disampaikan. Tetapi kita keliru. Bila keliru, maka kita perlulah menjalani proses unlearn, iaitu mengosongkan pemikiran kita supaya kita mampu untuk menerima satu proses yang baru. Iaitu sekiranya kita nak melaksanakan proses transformasi ini, maka kita perlulah relearn semula. Relearn semula knowledge ataupun pengetahuan kita yang kita ada supaya kita dapat membuat satu penambahbaikan yang lebih baik dalam masa pelaksanaan TS25 itu tadi. Dan yang paling penting sekali ialah dia perlulah disesuaikan dengan setiap sekolah. Setiap sekolah tidak sama iklimnya.
sekolah A tidak sama dengan sekolah B. Maksudnya ialah dalam pelaksanaan proses TA25 itu, proses yang dilaksanakan itu kemungkinan berbeza antara sekolah A dan sekolah B, dan end produknya, outputnya juga kemungkinan tidak sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.